Hai. Okey, hari ini kita akan belajar pendidikan moral, okey, iaitu tajuk yang kita akan belajar hari ini ialah ajaran agama keluarga saya. Okey, saya ulang. Ajaran agama keluarga saya. Dan nilai yang kamu perlu tanamkan dalam otak, yang perlu kamu dapat hari ini ialah kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan. Itu nilai yang kamu mesti dapat pada hari ini. Okey. Sekarang kita terus pergi kepada definisi maksud kepercayaan kepada Tuhan itu. Okey. Untuk itu kita tengok satu persatu. Okey, ini kepercayaan kepada Tuhan. Okey, maksud dia ialah keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhannya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip rukun negara. Okey, ini maksud dalam ayat dalam buku lah, iaitu apa maksud kepercayaan kepada Tuhan. Okey, untuk itu kita akan kupas satu persatu apa itu kepercayaan kepada Tuhan. Okey, kita tengok yang pertama, yakin wujudnya Tuhan. Okey, kita percaya semua agama, semua kita percaya adanya Tuhan. Tak kisahlah kita nampak ke, kita tak nampak ke, tapi kita semua percaya adanya Tuhan. Setiap agama percaya ada Tuhan masing-masing. Okey, seterusnya lagi dia kata sebagai pencipta alam. Okey, sebagai pencipta alam tu kita percaya Tuhan menjadikan bumi ini, Tuhan menjadikan alam ini, Tuhan mencipta kita, Tuhan mencipta tumbuhan, Tuhan mencipta haiwan. So semua agama percaya dan kita pun percaya bahawa Tuhan adalah sebagai pencipta alam. Dia mencipta segala-galanya yang terdapat dekat alam ini. Okey, so Tuhan mencipta alam sebagai pencipta alam. Okey, dan kita mesti mematuhi segala suruhannya. Ini mematuhi segala suruhannya. Okey, bermaksud saya yakin dan percaya semua agama menyuruh kita untuk berbuat baik, melakukan kebaikan. Tak ada satu agama pun suruh kita buat jahat. Adakah agama kata, jom, ayo kita pergi mencuri. Jom, ayo kita pergi membunuh. Ada ke? Tak ada satu pun agama yang menyuruh kita untuk berbuat jahat. Semua agama suruh kita untuk berbuat kebaikan. Okey, di atas dunia ini. Okey, dia kata lagi berlandaskan pegangan agama masing-masing. Okey, setiap agama ada cara-cara dia yang tersendiri. Jika orang itu Islam, macam saya adalah orang Islam, so saya ikut pegangan agama Islam yang ajar saya untuk itu, untuk ini. Kalau orang itu agama dia Hindu, so dia ikutlah cara agama Hindu yang menyuruh buat baik untuk ini, buat baik itu, buat baik ini. So ikut pegangan agama masing-masing, tetapi dia mesti selaras dengan prinsip rukun negara. Okey, prinsip rukun negara yang pertama apa? Kepercayaan kepada Tuhan. So kita dah cover kepercayaan kepada Tuhan. Okey, untuk itu nak mudah untuk awak ingat, saya dah sediakan keywords ataupun beberapa perkara yang mesti awak ingat, iaitu di sini. Okay, ini awak mesti ingat. Yang pertama tadi kita kata yakin wujudnya Tuhan. Yang kedua, Tuhan sebagai pencipta alam. Ketiga, mematuhi segala suruhan Tuhan. Dan yang keempat, berlandaskan pegangan agama masing-masing. Ini mesti kamu ingat. Empat ni. Yang pertama, kita yakin adanya Tuhan. Yang kedua, kita tahu Tuhan itu pencipta alam. Yang ketiga, kita mesti ikut apa yang Tuhan kita suruh. Yang macam saya kata tadi, untuk berbuat baik. So kita ikut. Dan yang keempat, mesti ikut agama masing-masing lah.
Okey, 4 ini ambil, wuf, letak dalam kepala otak kita untuk kita ingat. Oh, yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah kita yakin adanya Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu sebagai pencipta alam. Yang ketiga, Tuhan suruh kita buat baik. Yang keempat, mesti ikut ajaran agama masing-masing. Okey, ambil, wuf, masuk dalam kepala otak. Okey, itu key point yang mesti awak ingat. Okey, sekarang macam saya kata tadi, tak ada satu agama pun yang menyuruh kita untuk berbuat jahat. Semua agama ajar kita untuk berbuat baik. So, mesti ingat, buat baik. Tara, 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 tara. So, mesti buat baik. Okey. Apabila kita berbuat baik, sudah pasti kita akan dibalas dengan baik. Tak ada lagi lah kita buat jahat, kita dapat baik. Contoh, kita pergi mencuri atau merompak. Kita pergi merompak, kita ambil duit banyak. Lepas orang kata, yeay, Tania, ambil hadiah, ambil piala, dapat nombor 1 dalam pertandingan mencuri sedunia, merompak satu Malaysia. Tak ada lagi. Okey, tak ada lagi gitu. So, ingat satu perkara, buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Okey, so mesti ingat itu, buat baik dapat baik, buat jahat dapat jahat. Okey, senang saja untuk awak ingat, masuk dalam kepala otak awak terus. Okey, sekarang kita akan tengok beberapa ajaran agama ikut tadi saya kata berlandaskan ajaran agama masing-masing. Okey, sekarang kita tengok ini. Saya dah sediakan juga, senang tahu tengok. Yang pertama. Okey, Islam mengucapkan salam. Okey. Ini bukan saya rasa semua agama untuk kita memberi ucapan salam menghormati sesama sendiri. Contoh kalau Islam kita sebut Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okay, kalau agama lain sudah pasti kita akan ucap macam-macam lagi untuk kita memberikan salam. Contoh kita ucapkan hai ke, selamat pagi ke, salam sejahtera semua, apa khabar? Okey, macam-macam lagi untuk kita memberi. Okey, yang kedua adalah Buddha. Okey, Buddha ialah menghormati ibu bapa. Ini pun saya yakin dan percaya semua agama menyuruh kita untuk menghormati ibu bapa. Tak ada lagi agama yang cakap pergilah, jom ramai-ramai kita membunuh ibu bapa. Tak ada lagi agama yang begitu. Semua agama menyuruh kita untuk menghormati ibu bapa. Tetapi untuk silibus awak semua, awak kena ingat Buddha menghormati ibu bapa. Okey, yang ketiga atau yang seterusnya. Saya nak suruh awak tengok gambar ini. Okey. Ini adalah seorang beragama Hindu. Okey, cuba awak perhatikan di atas dahi ini. Okey, ini agama Hindu, cuba awak perhatikan di atas ini. Okey, gambar ini So, ini adalah meletakkan vibhuti. Saya ulang, meletakkan vibhuti, iaitu abu suci yang diletakkan di atas dahi. Nampak ni? Abu suci vibhuti diletakkan di atas dahi. Ini agama Hindu. Okey, saya dah terang, ini adalah diletakkan vibhuti iaitu abu suci di atas dahi. So awak dah tahu kalau nampak ini vibhuti, abu suci, dahi, Hindu. Senang saja kita cover itu. Okey. Seterusnya, Kristian berdoa sebelum makan. Okey, ini pun sudah pasti saya percaya setiap agama pun menyuruh kita untuk berdoa sebelum makan supaya makanan kita diberkati, rezeki kita
mati. Okey, tapi dalam buku teks awak, silibus awak, dia menyuruh, dia cover Kristian, dia tulis itu Kristian berdoa sebelum makan. Tetapi semua agama, saya pasti dan yakin, menyuruh kita untuk berdoa sebelum makan. Okey. Seterusnya, okey, sebelum tu, sama juga saya nak tunjuk gambar ini. Okey. Tada. Okey, cuba awak perhatikan gambar ini, lelaki ini, cuba awak perhatikan. Okey, cuba awak perhatikan yang berwarna hijau ini. Okey, yang berwarna hijau ini, okay, sudah pasti ini adalah seorang lelaki dan ini adalah apa yang dia pakai yang berwarna hijau ini. Adakah dia pakai kain? Adakah dia pakai apa ini? Adakah dia pakai songkok? Adakah apa? Okey, ini kita panggil dia adalah apa? Dia memakai turban. Dia memakai turban. Turban ke, turban ke, apa ke sekalipun sebut, yang pasti awak perlu tahu. Okey, lelaki ini memakai yang berwarna hijau ini adalah turban. Turban ke, turban ke, turban ke, apa ke, tahu ini turban. Okey, nanti dalam soalan kuis ada dia tanya, apakah ini? So, ingat ini adalah turban dan Sikh yang memakai turban. Senang. Okey? So, awak dah ingat atas kepala tu turban. Ni Abu Suci ni adalah vibuti. Yang lain tak ada masalah sangatlah. So, awak tahu Buddha menghormati ibu bapa, Islam mengucapkan salam, Islam mengucapkan salam. Itu awak perlu ingat. Kristian berdoa sebelum makan. Okey. Okey, walaupun awak tahu yang macam saya kata tadi, saya dah ajar tadi, perlu ingat itu untuk awak menjawab soalan nanti. Okey, seterusnya okey, seterusnya saya akan juga cover awak atau saya akan juga memberi ilmu berkaitan dengan cara-cara beribadat mengikut agama masing-masing. Okey, kalau kita tengok gambar ini, okey, sudah pasti ini adalah agama Islam yang sedang bersolat, yang sedang bersembahyang. Okay, ini adalah cara agama Islam bersolat, bersembahyang kepada Tuhan lah. Okay, sebagai kita patuh ajaran agama Islam. Okay, ingat ini Islam. Okay, seterusnya ini agama Hindu. Okay, cara dia bersembahyang. Okay, agama Hindu. Okay, seterusnya ini Buddha. Okay, Buddha. Okay. Kalau awak tengok, awak perhati betul-betul, memanglah sebab itu tadi dalam definisi itu dia kata berlandaskan ajaran agama masing-masing. Sebab itu cara sembahyang orang Muslim, Islam, cara sembahyang agama Buddha, cara sembahyang agama Hindu tak sama. Berlainan ikut berlandaskan agama masing-masing. Okey. Setelah kita tahu cara untuk beribadah, sekarang kita mesti tahu bila kita nak beribadah, mesti ada tempat untuk kita beribadah. Okey, tempat yang rasmi kita kata. Okey, tempat untuk beribadah ni, okey, kalau macam agama Islam, di rumah pun boleh. Okey, di surau pun boleh, di mana-mana sahaja pun boleh untuk beribadah asalkan tempat itu bersih. Okey, pun dah boleh bersembahyang, bersolat. Tetapi kita ada tempat yang rasmi untuk kita bersembahyang, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Okey, yang pertama kita mesti tahu ini adalah masjid. Ini adalah masjid. Okey, tempat sembahyang atau tempat untuk kita beribadah orang Muslim, orang Islam, agama Islam adalah di masjid. Seterusnya, okey, ini adalah gambar
Tok Kong. Gambar Tok Kong. Awak mesti ingat, okay, nanti dalam soalan saya ada tanya, ini gambar apa, ini gambar apa. Mesti tahu ini adalah masjid dan ini adalah Tok Kong. Okey, seterusnya ini adalah gambar kuil. Mesti ingat ini adalah gambar kuil dan ini adalah gambar gereja. Okey, tadi kuil, sekarang gereja dan yang terakhir sekali adalah gurdwara. Okay, ini adalah gambar gurdwara. Okey, gurdwara ni biasanya orang Sikh yang akan pergi beribadah. Okey, gereja biasanya adalah agama Kristian, kuil adalah agama Hindu. Okey, Tok Kong adalah agama Buddha. Okey, masjid adalah agama Islam. Okey, so ingat ini adalah masjid, saya ulang balik. Ini adalah Tok Kong. Ini adalah kuil. Okey. Ini adalah gereja. Ini adalah gurdwara. Okey. So, kena ingat sebab nanti akan ada soalan untuk awak jawab. Okey, sekarang kenapa sebelum saya habiskan akhiri sesi pengajaran untuk tajuk ini, kenapa kita perlu patuh pada ajaran agama yang disuruh oleh Tuhan. Okey, contoh, kalau kita patuh, kita ikut ajaran agama kita masing-masing, sudah pasti kita akan disayangi oleh Tuhan kita. Tak kira agama apa, tak kira bangsa apa. Macam saya kata tadi, kalau kita buat baik, kita akan dibalas baik. Kalau kita buat baik ikut ajaran agama, sudah pasti Tuhan akan sayang kita. Tuhan akan cinta kita. Yang pertama. Yang kedua, sudah pasti ibu bapa kita, kaum keluarga kita akan sayang kita, akan suka kita. Yang ketiga, sudah pasti kawan-kawan kita akan sayang kita. Okey, sebabnya kita berbuat baik kepada kawan kita. Contoh, kalau kita curi pen ataupun pensel kawan kita, gunting kawan kita dekat sekolah tu, adakah kawan kita suka? Contoh, kita curi pen, kita curi gunting. Oh, kawan kita kata, yes, good, bagus, ambil lah lagi, curilah lagi. Tak ada begitu. Bila kita buat jahat, kawan kita tak suka. Bila kita buat baik, kawan kita suka, keluarga kita sayang, Tuhan kita cintakan kepada kita, sayang kita, suka kita. Okey, untuk itu saya sudah selesaikan sesi pengajaran tajuk yang pertama kita, iaitu untuk pendidikan moral tahun 2, ajaran agama keluarga saya di bawah nilai kepercayaan kepada Tuhan. Okey, selepas video ini, pastikan anda terus log masuk atau log in menggunakan Google Classroom. Okey, saya dah ada sertakan kod kelas kita. Masuk dan jawab soalan dengan teliti. Lihat video pengajaran saya. Semua yang saya bercakap ini dan saya ajar ini ada dalam pertanyaan soalan nanti. Okey, jika ada apa-apa masalah, boleh terus call ataupun tag saya di Telegram. Okey, jumpa lagi untuk sesi pembelajaran pada akan datang. Okey, bye.